Hai, Shalom, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, Allah semesta alam, Allah Maha Agung, Tuhan Maha Tinggi. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Realities, TNI, Malaysia. Tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu menyanyi sesuai dengan penata layanan kita. Ayat kunci kita dalam Kolose 1 ayat 25 mengatakan, Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Semasa saya mempelajari Alkitab, saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kegelapan tentang apa-apa. Contohnya, lagu-lagu yang kita nyanyikan sepatutnya disesuaikan dengan penata layanan, tetapi ramai yang tidak menyadarinya. Pujian kita kepada Tuhan haruslah menurut penata layanan kita, di mana kita hidup dalam kalender Tuhan, masa kenabiannya, dan di mana kita berada bersama dengan Tuhan. Apabila kamu tidak memahami perkara ini, kamu mungkin menganggap bahawa setiap lagu adalah baik, tetapi itu tidak benar. Semasa Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, dia menerangkan tentang 3 kumpulan yang berbeza melalui wahyu roh. Kumpulan yang pertama boleh didapati dalam Wahyu 5 ayat 8 hingga 9. Kumpulan ini adalah 4 makhluk hidup dan 24 orang pemimpin. Para rasul adalah sebahagian daripada 24 pemimpin itu, dan mereka mewakili gereja. Bacakan lirik lagu mereka dalam Wahyu 5 ayat 9. Kemudian, kita mempunyai kumpulan yang kedua dalam Wahyu 14 ayat 1 hingga 3. Kumpulan ini adalah 144,000 orang, kira-kira 12,000 daripada setiap 12 suku Israel. Alkitab berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk dan pemimpin-pemimpin itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144,000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan lagu itu, tetapi tiada siapa pun yang dapat menangkap atau memahami apa yang mereka nyanyikan. Kenapa? Ini kerana lagu itu bukan milik penata layanan 4 makhluk dan 24 pemimpin itu. Akhir sekali, kumpulan yang ketiga, orang kudus yang menghadapi kesengsaraan, yang mendapat kemenangan ke atas makhluk-makhluk itu. Hal ini dapat ditemui dalam Wahyu 15. Tetapi orang kudus yang menghadapi kesengsaraan ini yang terbahagi kepada 2 kumpulan, orang Yahudi dan orang yang menjadi umat Kristian selepas hari pengangkatan, menyanyikan 2 buah lagu. Mereka menyanyikan lagu Musa dan mereka menyanyikan lagu anak domba. Baca Wahyu 15 ayat 3 hingga 4. Hal ini lantas membangkitkan suatu pengertian dalam gereja Yesus Kristus, iaitu nyanyian kita haruslah mengikut wahyu-wahyu penata layanan kita. Kita harus menyanyikan lagu-lagu yang benar-benar memuji dan menyembah Tuhan.
lagu-lagu yang selaras dengan siapa diri kita di dalam Kristus, selaras dengan kekuasaan dan warisan kita di dalam Dia. Wahyu 1 ayat 6, Wahyu 5 ayat 10. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih kerana memilih aku untuk mengetahui dan berjalan dalam pengetahuan mengenai kehendak-Mu, dalam kebijaksanaan dan pemahaman rohani. Aku dibimbing oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam terang-Mu dan dalam kebenaran-Mu hari ini dan selalu, dalam nama Yesus. Amin. Sebagai ayat renungan tambahan, kita boleh rujuk dalam Wahyu 5 ayat 9 dan Wahyu 15 ayat 3 hingga 4. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.